Assalamualaikum dan salam muhibah keluarga Malaysia. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara, Diari dan Rawat setiap hari Rabu, sentiasa menemani anda di saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1 aplikasi RTM Klik serta di Facebook rasmi kami Berita RTM. Saban minggu kami bawakan kepada anda topik-topik perbincangan berkenaan dengan dunia kesihatan. Jadi malam ini kita akan menyentuh berkenaan aspek kesihatan mental, Nirwan. Sudah pasti kita nak imbas kembalilah 3 minggu yang lalu kita ada berbicara berkenaan dengan kesihatan mental dan juga stigma dalam kalangan masyarakat, tapi secara umumnya kita memberi fokus kepada golongan dewasa. Tapi hari ini kita akan memberi rincian kepada golongan kanak-kanak pula. Dan kepada para penonton, jangan malu untuk berkongsikan soalan, untuk berkongsikan pendapat di Facebook rasmi Berita RTM. Dan insya-Allah kita akan upkan komen-komen anda, juga persoalan anda untuk kita tanyakan kepada tetamu-tetamu jemputan kita pada malam ini. Dan pastinya topik yang kita bincangkan lebih spesifik kita katakan tadi kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak. Tapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu bingkisan yang kita sediakan untuk anda. Seperti yang kami kongsikan itu tadi, statistik yang dipaparkan adalah 424,000 orang kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan mental. Ini merupakan kajian daripada hasil tinjauan kebangsaan dan juga morbidity 2019. Dan kalau kita lihat angka itu sangat membimbangkan. Betul. Kerana kita ingin melahirkan suasana ataupun masyarakat khususnya golongan kanak-kanak ini yang mempunyai perkembangan holistik dari segi mental dan juga fizikal. Itu masa itu 2019 sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Ini kan pula dengan berlakunya COVID-19 bertambahlah lagi masalah mental dan juga masalah kesihatan mental dan sebagainya. Itu saya rasa angka itu lebih tinggi daripada yang dipaparkan sebentar tadi. Dan bagi membincangkan topik pada malam ini di Bicara Diari dan Rawat, kesihatan mental dan psikologi kanak-kanak pada malam ini, kita akan bersama dengan dua tetamu yang kita jemputkan khas pada malam ini, iaitu Puan Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Assalamualaikum Puan. Salam. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu, Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja dari Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Malam ni kita ada dua tetamu yang special pada malam. InsyaAllah kita akan berikan perincian yang lebih mendalam kepada anda. Seperti yang kita war-warkan tadi, anda boleh turut berinteraksi bersama kami untuk serta dalam perbincangan kita. Jangan lambat-lambat bagi soalan, jangan tunggu minit-minit terakhir. Ajukan soalan dan juga komentar anda di Facebook rasmi kami. InsyaAllah kita dapat diskusikannya bersama dengan tetamu kita di studio. Okey, Doktor dan juga Puan Suraya, bila kita berbicara berkenaan dengan kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak ini, mungkin untuk permulaannya ni lah kita kongsikan kepada penonton, Doktor, berkenaan dengan perkembangan kesihatan mental kanak-kanak ini. Apa yang boleh kita fahami dengan pendefinisian ini dari segi fungsinya? Kesihatan mental, bila kita bercakap tentang kesihatan secara umum, kita tak boleh lari daripada kesihatan mental. Kesihatan mental ni dan juga kesihatan fizikal ni, dia kalau tidak lebih penting, dia sama penting dengan kesihatan fizikal. Okay. Jadi sekiranya kita tidak boleh ambil mudah tentang kesihatan fizikal. Masalah kita bila kita bercakap tentang kesihatan mental, kita tidak bercakap tentang penyakit mental. Kita bercakap tentang contoh dia. Kalau seorang tu sakit kepala lah, sakit kepala, dia tidak semestinya dia ada kanser, brain cancer. Tapi sakit kepala satu gejala atau simptom. Itu merupakan, kita panggil masalah kesihatan fizikal. Begitu juga kadang-kadang kita tengok ada di rumah, kadang-kadang kita risau, contoh dia seorang isteri yang menunggu suaminya tak pulang-pulang, contoh dia kan dalam trafik jam, risau. Dia tak ada masalah penyakit mental. Tapi dia ada masalah kesihatan mental kerana dia risau.
sekiranya risau itu tidak ditangani dengan baik, kemungkinan dia akan menjurus kepada masalah penyakit mental yang lebih serius. Jadi di situ kita perlu fokus kepada penjagaan kesihatan mental. Dan penjagaan kesihatan mental kanak-kanak adalah sangat penting. Kerana mereka ni membesar dari kesihatan mental kanak-kanak ni bukan sahaja di peringkat kanak-kanak yang bersekolah. Dia bermula daripada kanak-kanak tu lahir. Bila lahir dia perlukan juga penjagaan ibu bapa dia, ibu dia especially kan, untuk dia mendapat kita panggil kesihatan mental yang baik. Sekiranya seorang anak dilahirkan kemudian ditinggalkan kan, jadi keperluan-keperluan asas dia tidak didapati kan. Contohnya sekiranya dia lapar, dia menangis kan, tak ada ibunya tak datang, di situ akan menjurus kepada kesihatan mental yang tidak baik. Dia tidak baik. Jadi di situ banyak peringkat-peringkat yang kita perlu lihatlah. Di kalangan kita panggil masyarakat kita, saya rasa kita dah sedia sedar tentang perkara ni. Ibu-ibu kan menjaga anak-anak mereka yang baru lahir dengan begitu teliti sekali. Bukan hanya ibu-ibu tapi bahkan keluarga sendiri. Jadi baik doktor, satu penjelasan yang cukup jelas berkenaan dengan kesihatan mental kanak-kanak itu, dan saya nak beralih kepada Puan Nur Suraya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan apakah yang menyebabkan punca yang menyebabkan kesihatan mental kanak-kanak itu terganggu. Sebab saya percaya ada di kalangan ibu bapa yang dia rasa anak saya mental strong, anak saya okey, tapi dia tak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kesihatan anak-anak dia itu akan terganggu. Okey, baik, terima kasih. Bila kita lihat kepada aspek psikologi kanak-kanak, apakah maksudnya punca-punca utama berlakunya isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Beberapa aspek psikologi yang dapat kita lihat di sini adalah dari segi kognitif, cara kanak-kanak berfikir, cara proses pemikiran. Ia termasuklah cara anak-anak itu berfikir, menyelesaikan masalah dan juga melihat sesuatu isu yang berlaku dalam diri dia. Dan seterusnya dari segi aspek tingkah laku. Sebab bila kita cakap fasa perkembangan kanak-kanak, betul macam doktor cakap sebentar tadi, ia bermula pada saat awal dilahirkan sampailah usia 18 tahun. Sebab menurut Akta Kanak-kanak 2001, mereka yang berusia bawah 18 tahun dikonsider sebagai kanak-kanak. Tingkah laku mereka. Dan seterusnya adalah dari aspek emosi. Penting juga untuk kenal pasti sudut pandang emosi kanak-kanak pada usia-usia yang tertentu. Kanak-kanak ni dia tak mampu nak express kadang-kadang segi perkataan. So macam mana dia mentransformasikan emosi dia melalui tingkah laku, tantrum, body language, emosi dia. Kadang dia buat silent treatment. Itu pun sebagai daripada tingkah laku, non-verbal. Dari segi aspek sosial ekonomi keluarga juga sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan atau faktor-faktor isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Di Malaysia ni 9.2 kanak-kanak ni daripada UNICEF punya statistik mengatakan, yang menjelaskan bahawa 9.2% kanak-kanak di Malaysia berada dalam kelompok kemiskinan. Walau bagaimanapun, bukan dia bermaksud you miskin dan you cenderung kepada isu kesihatan mental, tetapi ia menerangkan kanak-kanak ini sebenarnya sekiranya tidak dididik ataupun dijaga dengan baik, dia boleh menambahkan lagi bilangan isu-isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak. Macam Puan Nur Suraya sebut berkaitan dengan ibu bapa tadi, adakah saya terlintas, adakah kanak-kanak berkongsi trauma yang sama dengan trauma ibu bapa? Itu kita dapat lihat dari sudut pandang bagaimana ibu bapa menterjemahkan parenting kepada anak-anak. Bila kita sebut pasal parenting kan doktor dan pengacara kita, parenting ni adalah bukan saja ibu bapa mendidik anak-anak. Dia melibatkan sedua hala. Ibu bapa mendidik dan anak-anak yang dididik. Baik. Itu kita kena faham. Alright, bila kita bercakap tentang bagaimana isu-isu ini berlaku dan kenapa ianya berlaku. Right. Saya sering menekankan isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana ibu bapa mencerminkan kepada anak-anak. Menurut salah seorang daripada profesor pada Universiti Michigan, Dr. Dowling menegaskan dalam researchnya, kanak-kanak ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan dan komunikasi di rumah. Kalau komunikasi di rumah ni, siapa dia? Ibu bapa. So bagaimana you meletakkan blueprint, maksudnya
pattern ibu bapa itu, you nak bawa kan, bagaimana anak ni dah membawa dan sudah dalam proses perkembangan dia. Berupa ni penting sebenarnya sebab dia menunjukkan satu pattern, satu orang kata landscape atau architecture dalam pembentukan emosi, kognitif dan tingkah laku Itu yang anak-anak. kata anak-anak tu ibarat kain putih ya. Benar sekali. Sebab itulah skill parenting skill ataupun skill keibubapaan ini sangat penting dalam mencorakkan dan juga menjamin kesejahteraan mental dan juga fizikal anak-anak Benar ini. sekali. Ya, doktor, kita lihat kanak-kanak ni tak seperti golongan dewasa. Mereka tidak tahu kadang-kadang bagaimana nak meluahkan stres, tekanan yang mereka alami dalam tempoh mereka membesar ini. Jadi doktor, kebiasaannya lah dalam kita berbicara berkenaan kesihatan mental ini, apa antara jenis-jenis ataupun kategori-kategori permasalahan kesihatan mental yang kebiasaannya dialami oleh kanak-kanak, doktor? Banyaklah dari segi kita panggil, kalau kita lihat masalah kesihatan mental kanak-kanak ni, kita lihat dari segi tingkah laku. Tingkah lakunya, ada kita panggil kanak-kanak ini yang dilabel, ya, dilabel sebagai kanak-kanak nakal, ya, atau kanak-kanak yang susah untuk dijaga, ya. Daripada kecil dia ada kanak-kanak yang dilabel sebagai kanak-kanak bermasalah. Contoh jika mereka susah nak tidur, sentiasa menangis, contoh dia, kan. Ataupun sekiranya ada juga kes-kes kita lihat perkembangan yang tidak kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil failure to thrive. Failure to thrive. Bila kita lihat perkara-perkara ini, setelah dikaji, setelah dilihat dari segi biologi dia, contohnya tidak ada masalah pemakanan, tidak ada masalah-masalah biologi yang dijumpai. Kita lihat banyak isu-isu kesihatan mental ini adalah berkaitan dengan interaksi anak tersebut dengan ibunya ataupun kita panggil mereka yang menjaga dia. Selalunya ibunya lah. Sampai dia dilahirkan, ibunya akan menjaga dia. Sekiranya terdapat sedikit kita panggil masalah interaksi. Contoh dia sekarang ni kita lihat ada yang adalah bukanlah ramai lah, tapi ada segelintir yang ibu yang mungkin belum bersedia untuk kita panggil menimang cahaya mata untuk menjadi seorang ibu. Jadi mereka bila tidak bersedia, mereka tidak dapat menjalankan atau tidak berinteraksi dengan bersesuaian dengan anak tersebut. Ini menimbulkan banyak keresahan di kalangan anak-anak tersebut. Jadi keresahan-keresahan ini akan menimbulkan simptom-simptom atau gejala-gejala masalah kesihatan mental. Anak tersebut mungkin susah nak makan, susah membesar, ataupun ada masalah tidur, ada masalah dari segi sentiasa menangis, dan kadang-kadang dia ada menyebabkan masalah-masalah menyakit kulit dan sebagainya. Jadi ada kaitan kita panggil masalah kesihatan mental dengan masalah fizikal. Bila kanak-kanak bermula membesar, contoh dia dah mula pergi ke sekolah, isu-isu yang timbul ada kaitan isu fizikal dan isu mental. Contoh yang agak jelas bila seorang kanak-kanak, contoh dia kanak-kanak yang berbadan besar, contoh dia akan menerima orang kata ejekan dari kawan-kawan, dia jadi bahan buli dan sebagainya, kan, akan merendahkan jati diri dia, akan sentiasa dan jati diri ini sekiranya mereka ni tidak dibantu, dia akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih rumit. Contoh dia kemurungan, contoh masalah tingkah laku yang tidak terkawal dan sebagainya. Jadi ibu bapa yang peka, mereka dapat lihat perubahan anak-anak mereka daripada seorang yang kita panggil performance-nya dalam kelas bagus. Guru-guru pun juga dapat melihat
dapat melihat kita panggil mutu akademik dia berubah daripada cemerlang kepada kurang cemerlang. Itu kita panggil tanda-tanda awal di mana kita boleh mengesan masalah-masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak. Okey, itu salah satunya doktor untuk kita mengenal pasti bagaimana perubahan tingkah laku dalam kalangan anak-anak yang tersayang kita ini. Selepas ini banyak lagi sebenarnya yang akan kita perincikan untuk kita mendalami topik berkenaan kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak. Dan selepas ini sekali lagi kami nak war-warkan untuk anda berinteraksi bersama kami, boleh saja menghantar komentar anda di Facebook rasmi kami Berita RTM. Jangan malu dan jangan segan. Jangan malu, jangan segan, jangan tunggu sampai minit-minit terakhir. Betul. Kita insya-Allah akan ajukan kepada pakar-pakar kita di studio pada malam ini. Kita nak berehat seketika ni, Wan. Betul, dan kita akan kembali selepas ini di Bicara Diari dan Rawat. Kerajaan akan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira RM65 juta. InsyaAllah seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Bagi saya, bantuan yang pelajar dapat komputer riba ni sangat membantulah dalam meneruskan pelajaran diorang. Dengan dapat komputer riba tu, diorang boleh banyakkan searching semua. Sebab kalau nak harapkan zaman dulu dengan mesin type, sekarang laptop. Setiap perkara perlu laptop. Jadi, pemberian laptop terutama untuk B40 amatlah dihargai. Dan saya juga merupakan salah seorang pelajar B14 yang telah menerima bantuan, dan bantuan-bantuan ini telah memberikan faedah kepada saya untuk saya mengulang kaji pelajaran dan membantu saya dalam exam peperiksaan. Kepada pelajar merupakan satu langkah yang bijak yang diambil oleh kerajaan. Kemajuan teknologi itu dapat digunakan oleh pelajar melalui pemberian laptop, dan pelajar tidak boleh terus bergantung kepada bahan fizikal seperti buku teks dan sebagainya, dan akses lebih mudah untuk dibuat melalui menggunakan komputer riba tersebut. Pemberian komputer riba ini sangat bagus sebab akan membantu pelajar daripada sekolah rendah sampai ke universiti untuk jadi lebih berkemahiran, dan pelajar pun akan rasa tak terbeban untuk membuat segala kerja rumah, untuk membuat assignment, dan boleh buat di mana-mana saja, tak terikat di mana-mana tempat. Saya sangat amat berterima kasih kerana telah memberi saya laptop. So, dengan adanya laptop ni dapat bantu saya buat assignment dan segala tugas-tugas lain lah. So, saya sangat terima kasih. Berikut adalah tarikh-tarikh penting pilihan raya umum Malaysia ke-15. Tarikh keluar red pada Khamis 20 Oktober 2022. Hari penamaan calon pada hari Sabtu 5 November 2022. Hari mengundi awal pada hari Selasa 15 November 2022. Manakala hari mengundi jatuh pada hari Sabtu 19 November 2022. Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Kembali penonton, kita masih lagi berbicara berkenaan dengan kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak. Kalau tadi sebelum kita berehat, doktor ada memberi pemakluman bagaimana antara simptom-simptom awal yang perlu dikenal pasti oleh ibu bapa, antaranya kemerosotan dalam pembelajaran. Jadi mungkin kita boleh ajukan juga soalan ini kepada Puan Suraya. Apa lagi antara simptom-simptom awal yang perlu diketahui oleh ibu bapa yang memperlihatkan keadaan anak ini berlakunya perubahan psikologi yang boleh menjejaskan kesihatan mental mereka? Okey, terima kasih Munawar. Okey, bila saya ingin menyentuh dari aspek kognitif atau cara mereka berfikir. Kadang-kadang aras pendidikan anak atau cara mereka berfikir ini berbeza dengan orang dewasa. Daripada awal umur kosong lah, kita bulan hingga 6 tahun, otak kan baru terbentuk.
bila baru terbentuk, maksudnya dalam fasa untuk dia mengingat, untuk mengekspresikan emosi itu ada kalanya mungkin sedikit sukar berbanding kita orang dewasa. Sebab fasa ini mereka baru mengenal pasti apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Okey, sebab itu pentingnya bapa di sini untuk melihat, untuk menegur sekiranya perkara itu betul ataupun salah. Saya bagi contoh paling mudah. Kalau kita biarkan anak pergi rumah kawan, contoh, tiba-tiba barang rumah dia yang berharga itu pecah. Kita ni biasanya bapa tak apalah budak-budak. Betul. Okey, so maksudnya kita membenarkan tingkah laku berkenaan. Jadi apa sebagai bapa, adakah kita perlu marah? Adakah kita perlu melenting kepada anak atau membiarkan? Ataupun perlu bagi hukuman. Atau bagi hukuman. Okey, so apa yang penting adalah perlu membaiki tingkah laku berkenaan. Tapi kita bila kita nampak anak kita membuat tingkah laku yang salah, kita terus nak baiki. Tapi kita tak melihat kepada apa punca kepada kejadian berlakunya kejadian tersebut. Orang kita nak kenal pasti isu-isu seperti tingkah laku seperti itu, kerana dia marah. Dia mungkin mak tengah sibuk bersembang, tak pedulikan dia. Itu dia buat sesuatu yang boleh menarik perhatian sebagai contoh. Okay, so saya nampak di sini perhatian dan juga komunikasi dengan anak perlu jelas. Dari sebut tingkah laku dia. Right, cara anak tu berfikir juga. Kadang-kadang kita nampak dia rasa mungkin tak salah, baik ibu membenarkan. Dia bila kita benarkan, dia akan letakkan dalam kepala dia, dalam pemikiran dia, it's okay to break someone property, contoh. Betul. Okey, so macam benda orang kita mendengar banyak juga parenting skill yang kita dengar. Kalau anak-anak di rumah tak dihormati, dia pun tidak akan menghormati orang yang di luar. Sebagai contoh. Right, dari segi tingkah laku juga, ia berkaitan dengan cara kita berfikir dan tingkah laku. Itu apa yang psikologi is all about sebenarnya. Right, dari segi social, pergaulan dia, mungkin dia nampak kita dah kurang komunikasi dengan kita. Okay, saya boleh berkongsi juga dengan beberapa isu yang saya terima juga di hospital. Usually saya akan tanya bagaimana komunikasi puan dengan anak. Oh, saya nampak dia macam tu, so dia tak nak cakap dengan saya. So saya just like, okay, biarkan bagi masa. Kalau you bagi terlalu banyak masa di dalam bilik, kita tak tahu apa yang dia lakukan. Baik. So ended up akan menampak beberapa isu-isu lain, seperti kita nampak isu yang di sekolah. Dia tak ada komunikasi yang baik, attachment pun takkan kuat. Jadi dari situ kan anak ni dia tak ada rasa trust. Sebab trust sebenarnya datang daripada rumah. Betul. Bila tak adanya trust di rumah, dia akan cari orang lain di luar. Orang lain di luar. Dan orang lain di luar ni can be anyone. Kadang bila chatting pertama kali di social media pun dia dah consider sebagai kawan. Ya. Mudahnya kanak-kanak sekarang melihat, mendefinisikan apa itu kawan. Jadi dia mudah untuk mengikut. So come peer pressure. Okey, so jadi perkara-perkara ini sebenarnya faktor yang sangat pentinglah bagi saya sebenarnya untuk dilihat. Jadi doktor, saya tertarik apa kaitan tingkah laku anak-anak itu dengan tahap kesihatan mental dia? Okey. Ada banyak kajian jalankan juga Dr. Razali sebenarnya bila dilihat kepada fasa peningkatan usia. Kadang-kadang kesihatan mental dan juga kronologi umurnya kita nampak tak sama. Contoh, bila umur 8 tahun pun you dah ambil tahu isu-isu yang berkaitan dengan sekarang ni kan hal-hal gadget. Ya. Social media, saya nak menyebut pun saya rasa bimbang juga, takut benda isu besar. Tapi saya bercakap secara transparan di sini, kanak seusia 8 tahun pun sudah pandai untuk bercakap tentang sexual exploitation, bagi contoh. Malah lebih advance daripada orang tua. Yes. Orang dewasa. Yes. Kita boleh lihat daripada kanak-kanak yang kes-kes daripada suspected child abuse and neglect di hospital terutamanya. Kan bila kita minta melukis, dia melukis perkara-perkara yang kita rasa macam mana dia tahu perkara ni. Again, gadget. Betul. Lepas tu saya lihat di sini bagaimana tingkah laku tu mempengaruhi di elemen luaran juga. Okey, kanak-kanak ni dia pembesaran dia genetik dan juga persekitaran. Itu dua elemen yang memberikan peranan bagaimana ianya mempengaruhi kesihatan mental kanak-kanak tersebut. Okey. Jadi itu satu penerangan cukup jelas lah. Sekejap lagi kita nak perhalusi lagi bagaimana kaitan kesihatan mental ini dengan tabiat kanak-kanak sekarang ini yang sentiasa 24 jam dengan gadget, dengan telefon pintar mereka. Social media lagi. Itulah bagaimana ianya boleh mempengaruhi kesihatan mental kanak-kanak. Okey, doktor, saya tertarik dengan penjelasan Puan Suraya tadi
tadi berkenaan dengan skill keibubapaan, bagaimana ibu bapa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesihatan mental kanak-kanak ini. Adakah doktor, kalau ibu bapa itu sering kali menghukum dan memarahi anak-anak ini, ianya akan memberi kesan secara langsung kepada kesihatan mental mereka dan juga peribadi mereka, tingkah laku mereka semasa membesar ni, doktor? Kita lihat anak-anak kita ni dia berbagai-bagai. Kita tak ada kata satu spek ajalah. Ada yang kita panggil lembut, sensitif, ada yang tak sensitif, ya. Ada yang tak sensitif tu marah macam mana pun dia buat dek je. Betul. Kan? Betul. Ada yang sensitif, jegil mata sikit dia dah menangis. Betul. Dia bergantung kepada kita panggil temperament ataupun personality kanak-kanak tersebut. Ya. Tapi secara umumnya cara seperti mana kata Puan Suraya tadi, cara parenting, cara keibubapaan kita tu dia ada, kalau secara kita panggil secara textbooknya lah. Kita kata parenting ni ada jenis-jenis parenting yang kita panggil authoritarian. Saya saja betul. Atau autoritatif, di mana kita boleh bincang. Satu lagi kita panggil laissez-faire ataupun yang tak parenting yang tak mengindahkan anak. Buatlah. Buat apa pun tak apa. Kan? Jadi yang kita fokuskan kepada autoritatif ataupun mereka yang beri kebebasan dan juga memberi kita panggil pada masa yang sama tegas dalam satu perkara. Tidak sentiasa tegas tapi fleksibel to certain extent, boleh bawa bincang dan boleh menerangkan kenapa perkara itu sepatutnya dan bagaimana cara sebagai ibu bapa ni. Ibu bapa ni dia bertindak sebagai pada saya lah sebagai satu ejen repair. Sebab apa? Kanak-kanak sentiasa dia terdedah kepada trauma, ya, ataupun seharian mereka terdedah kepada isu, terdedah kepada masalah. Jadi ibu bapa satu ejen untuk repair, untuk kita panggil bila mereka rasa sedih, ibu bapa support. Bila mereka rasa bimbang, ibu bapa dapat bantu. Dan kadang-kadang kanak-kanak ni dia lahir, dia tak ada kita panggil, dia tak bawa kamus. Ya, dia tak ada orang kata vocabulary, tak ada words untuk perasaan dia. Dia tak ada, dia mungkin setengah mereka tak tahu apa tu sedih. Ya, atau apa itu gelisah, apa itu bimbang. Ini ibu bapa boleh membantu dari segi itu. Contohnya kalau anak nampak anak dia bimbang, abu nampak bimbang hari ini. Jadi pada masa yang sama dia memberitahu anak dia, mengajar anak dia ini bimbang. Jadi dan dia boleh membuka kita panggil kita panggil ruang untuk anak dia bersembang tentang kebimbangan dia. Dia boleh invite, menjemput anak dia untuk berbincang. Abu nampak bimbang hari ni. Oh, ni bimbang. Abu nak cerita tak apa-apa kepada abah atau kepada mama, kan? Dia membuka ruang. Oh, Abu nampak sedih hari ini. Ada apa-apa tak Abu nak cerita tentang itu secara tak langsung membuatkan anak itu jadi lebih terbuka. Dia lebih terbuka. Selalu kita selalunya apa yang kita tanya, Abu dah makan ke belum? Apa yang jadi kat sekolah tadi, kan? Belajar apa kat sekolah? Belajar apa kat sekolah? Mungkin kita boleh ubah cara kita dengan tanya perasaan. Abu nampak gelisah hari ini. Oh, ni gelisah. Doktor memberi penekanan kepada aspek komunikasi yang berkesan, doktor. Namun dalam situasi sekarang ini kita faham ada ibu bapa yang bekerja, ada yang sibuk sampai nak berkomunikasi dengan anak pun sampai tak ada masa. Betul. Balik kerja pun tengok anak dah tidur. Pagi pun berulang keadaan yang sama lagi. Jadi bagaimana keadaan ini akan mempengaruhi situasi kesihatan mental mereka secara berterusan, Puan? Okey. Menarik soalan tu sebenarnya. Sebab biasanya ibu bapa Andi dia melihat tiada masa. Sibuk. Right, untuk menterjemahkan
emosi mereka dengan anak-anak. Betul, kita cakap tadi, doktor kata betul, validate the emotion kan doktor? Okey, penting untuk validate emosi anak-anak supaya dia rasa ada orang ambil tahu. Okey, ada orang peduli. So, bila ada orang peduli ambil tahu mereka pun ialah ibu bapa, so dia akan ada trust. Okey, so dari segi kengkangan masa, saya boleh kongsi di sini masa yang sesuai, yang paling yang kata dari segi neuropsikologinya membantu dalam perkembangan minda anak-anak waktu tidur. Sebelum tidur. Lepas tu kita ada bedtime story. Okey, kan bukan sekadar duduk baca sahaja, tidak. Pada waktu itu sebenarnya otak anak-anak sedang aktif. Okey, bila aktif, dia beberapa elemen dalam kita punya otak ni, dia akan merangsang minda dan juga emosi. Dan motivasi dia untuk dia melihat kepada itu dengan lebih jelas. Okey, kita kata waktu tidur. Waktu tidurlah dia senang tak digest. Sebab dia dah rehat. Mungkin badan dia rehat tapi otak dia masih lagi berfungsi untuk orang kata mendengar atau proses input-input. Yes, naratif ataupun storytelling. So, cuba untuk tidak bukan merendahkan, lebih kata mengabaikan waktu-waktu tidur anak. Mungkin kita sibuk. Mungkin sebab anak tidur ataupun masa dia hampir tidur, bercakap. Macam misalnya kita tanya macam mana sekolah, apa khabar kan, hari ni how do you feel for the whole day, apa perasaan you rasa hari ni, ada perkara yang membimbangkan, meresahkan, supaya dia nampak ada orang ambil tahu. Sebab kadang-kadang ini dalaman dia tak nak cakap, ibu saya depressed, ibu saya stres, saya tertekan, saya bimbang. Vocab dia tak begitu kukuh lagi sebenarnya. Kamus tu tak penuh lagi kan doktor? Jadi kita yang kena terjemahkan kamus-kamus tu sebenarnya. Bagikan supaya dia nampak satu hari nanti bila dia bercerita dengan kita, dia nampak, dia berjelas. Rasa bimbang hari ni sebab keputusan periksa nak keluar. Contoh. So ibu ni kena bijak untuk menjustifikasikan emosi tersebut dan mengapa perlu tidak berasa perasaan begitu. Alright, kita boleh berasa bimbang, sedih, semua emosi itu adalah valid. Cuma ibu bapa ni kena bijak untuk melihat keperluan untuk anak-anak berasa emosi tersebut. Okay. It's okay to rasa sedih, it's okay to rasa bimbang pesan keluar. Alright. Yang penting letakkan kadang expression ibu bapa tu tinggi, betul anak takut. Betul. Okey, jadi kita akan rasa apa-apa keputusan kita akan sentiasa cuba yang terbaik untuk baiki. Yang supportive. Always positif kan? Yes. Kita melihat macam mana kita nak rewire positivity dalam kehidupan anak-anak. Walaupun kita rasa macam susahnya mengemasa kekangan masa, ambil ruang. Okey, sekarang anak semua ada gadget. Kan kita tanya khabar walaupun dia sampai rumah ke belum. Dengan nada ambil tahu yang rasa macam empathy lah rasa kita buat dari tempat dia. Selain daripada dah balik rumah ke belum? Makan. Janganlah kita mengarah. Okay, garang dan tegas tu berbeza. Okey, jadi kita kena faham. Ibu bapa pun kena faham kan vocabulary itu sebenarnya kan doktor. Okey, itu peranan penting yang dimainkan oleh ibu bapa lah untuk kita. Timing pun penting sebenarnya. Timing tu penting. Kena sentiasa ada ruang untuk kita berkomunikasi bersama dengan anak-anak kita. Okey, kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook Berita RTM daripada Syazwani Saufi. Doktor, adakah pemakanan dan kesihatan mental kanak-kanak mempunyai perkaitan? Ini persoalan yang sangat penting jugalah untuk kita dapatkan pencerahan daripada pakar-pakar kita. Tapi terlebih dahulu Nirwan dan juga penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi pencerahan untuk topik kita, iaitu kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak. Setiap awal tahun, tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Hari itu, masa buka sekolah, kerajaan ada bagi bantuan. Oh, guna beli apa? Baju sekolah adik lah. Terima kasih Datuk Ismail. Bantuan tambahan tu dapat meringankan beban kakak, dapat kakak menambah untuk beli barangan-barangan sekolah.
Dari segi kita punya perbelanjaan dapat meringankan beban. Saya selalu gunakan dia untuk beli bahan rujukan dan juga beli barang-barang peralatan sekolah yang diperlukan. Saya sangat berterima kasih sebab saya dapat tu bantuan dan juga sangat bersyukurlah. Ya, terima kasih. Manfaat kepada anak-anak mereka lah yang bersekolah untuk membeli keperluan sekolah seperti beg sekolah, kasut, even kasut sekolah pun sudah semakin mahal. Pakaian sekolah. Hari tu kan sekolah nak buka, dapat bantuan, dapat RM100 dan duit tu untuk tolong ibu dan syukur alhamdulillah. Beli pensel, beli baju baru, baju PJ dah kecil juga. Terima kasih. Saya nak istimewa guna untuk bayar yuran sekolah, PIPG. Saya harap kerajaan dapat buat banyak lagi bantuan untuk kanak-kanak lain. Proses pilihan raya, permohonan undi pos dalam dan luar negara terdapat 2 kategori, iaitu 1A dan 1B. Kategori 1A, mereka yang berkhidmat sebagai petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Permohonan secara manual menggunakan borang 1A yang dimuat turun dari portal rasmi SPR di www.spr.gov.my dan dihantar ke pejabat pegawai pengurus bahagian pilihan raya yang berkenaan. Kategori 1B untuk warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan kategori 1C bagi agensi atau organisasi. Permohonan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui portal berikut. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi daripada RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Diari dan Rawat pada malam ini. Dan kita masih lagi bersama dengan 2 tetamu kita iaitu Dr. Ramli Muhammad Ali dan juga Puan Nur Suraya membincangkan topik berkenaan dengan kesihatan mental dan psikologi kanak-kanak. Dan kita teruskan bersama dengan Doktor. Soalan yang diajukan oleh di Facebook kita sebentar tadi. Apa kaitan pemakanan dengan kesihatan mental kanak-kanak? Terima kasih Nirwan. Ya, betul. Yes. Okey, terima kasih juga kepada kita panggil yang bertanya tadi. Okey, secara umum ni memanglah ada kaitan dari segi contohnya sekiranya pemakanan, jenis makanan dan juga cara pemakanan. Bila kata jenis pemakanan, ada makanan-makanan contoh dia secara umumnya makanan yang tidak berkhasiat akan menyebabkan masalah cognition, masalah pemikiran. Jadi mereka selalunya sekiranya makanan itu tidak berkhasiat, mereka akan mendapat masalah seperti anemia, kurang darah, di mana mereka gagal untuk perform dan di sekolah dan sebagainya. Apa contoh makanan yang tidak sihat tu? Contoh cerita macam dia sepatutnya makan makanan yang seimbang. Contoh dia makan ruji, nasi, lauk, ikan, sayur. Tetapi sekiranya ada kanak-kanak yang bermasalah dari segi dia picky eater. Dia tidak mengambil makanan yang sepatutnya dia makan. Anak mak nak bagi dia nasi tapi dia tak suka makan nasi. Dia suka makan benda-benda yang suka jajan dan sebagainya. Ini menyebabkan kekurangan vitamin dan sebagainya. Boleh menyebabkan masalah dari segi pemikiran, cognition, cara berfikir. Performance dekat sekolah juga akan berkurangan. Ya? Dia tak boleh perform dekat sekolah. Dari segi itu. Tapi bila kita lihat bukan semua kanak-kanak macam ni, ada setengah-setengahnya mungkin kita secara selepas pandang ada anak-anak yang mungkin mereka ni ada masalah-masalah yang kita tak nampak. Bukan masalah spiritual lah ya. Contoh dia autisma contoh dia ya. Masalah autisma, tapi kita tak perasan anak kita ada autisma. Ataupun kita tak perasan yang ada anak kita ada masalah dari segi pembelajaran contoh dia, intellectual disability, kurang upaya intellectual, muka handsome
Tapi IQ dah agak kurang. Dari segi itu kita tidak boleh membiarkan anak kita memilih makanan dia. Kita perlu bantu dia untuk memilih makanan yang sesuai untuk dia, makanan yang berkhasiat untuk dia. Sekiranya kita lepaskan dia kepada memilih makanan dia sendiri, maka dia akan memilih makanan-makanan yang rasa sedap di mulut tapi tidak berkhasiat. Kalau macam gula, doktor, yang berlebihan contohnya lah, adakah ia akan memberi kesan? Ada yang kata sampai anak-anak ni dia menjadi terlalu hyper. Ada ramai ibu bapa yang mengatakan ada kaitan tentang gula dengan hyperactivity. Tapi kajian yang besar tidak dapat kita panggil, dia dapat memastikan, membuktikan antara ada kaitan gula dengan hyperactivity. Tapi sekiranya ada kanak-kanak yang makan gula, dia hyperaktif. Jadi ada beberapa perkara di situ. Kalau ada ibu bapa yang sangat restrict anak dia tak ada gula langsung. Jadi bila dia makan gula, dia rasa seronok, dia excited, nampak dia hyperaktif. Tapi mungkin juga ada kanak-kanak yang makan gula jadi hyperaktif. Sebab apa, memang kita tak nafikan ada kanak-kanak yang begitu. Tapi secara umumnya kajian yang besar tidak mengatakan ada kaitan gula dengan hyperaktiviti. Tapi sekiranya anak-anak, tuan-tuan, perempuan ada masalah makan gula, hyperaktif, kata kita boleh kurangkan gula. Bukan kita nak sekat gula langsung, tapi kita kurangkan gula. Gula pun boleh menyebabkan masalah long term, masalah jangka panjang. Contoh dia masalah kita panggil saiz badan yang besar, masalah kita panggil yang masalah yang akan datang, contoh diabetes, hypertension, heart problem, kan. Jadi kita kurangkan gula itu satu perkara yang bagus. Satu cara pemakanan juga. Ada remaja-remaja ni sekarang dah trend dia kepada nak jaga body. Betul. Kecil kan. Itu bila kita lihat di mall sekarang ni, kita tengok bukan hanya S, sekarang ada XS, XXS. Jadi trend dia dah begitu. Tapi sekiranya benda tu, perkara tersebut akan menjuruskan kepada masalah kesihatan. Sekiranya ada satu seorang remaja perempuan yang sudah akil balik, yang sudah ada kita panggil kitaran haid dia, tiba-tiba dia mengalami dia kita panggil tidak mengambil makanan seperti sepatutnya, badan dia makin kurus dan period dia berhenti. Satu tanda mengatakan dia mungkin mengalami masalah kita panggil masalah kesihatan mental yang kita panggil anorexia nervosa. Anorexia nervosa itu banyak masalah segi biologi dia mengalami kerapuhan tulang, jatuh mungkin patah tulang, ada masalah dari segi masalah kardiovaskular, masalah jantung dan banyak masalah-masalah lain. Betul, bila sebut pasal tu tadi, doktor, saya tertarik sebab ada di kalangan remaja sekarang lah terutamanya, dia semua nak maintain kurus je. Bila dia tengok cermin tu, dia kata, ya Allah, aku dah gemuk lah. Padahal tak nampak apa pun. Dia pandangan mata kasar orang luar, cantik, okey, maintain, tapi pandangan mata dia rasa macam, ya Allah, adakah itu sebahagian daripada kesihatan, melibatkan kesihatan mental? Ya, dia sekiranya perkara tersebut mengganggu dia atau mengganggu persepsi dia, perlu mendapatkan kita panggil rawatan daripada apa kita panggil pakar kaunseling, dan juga sekiranya perlu kepada pakar psikiatri dan pakar psikologis. Sebab apa? Kerana kita boleh mengganggu kehidupan dia. Sekiranya dia mengatakan diri dia gemuk, kan, dan terus menerus kurangkan makan. Mereka ni bukan kurang makan saja. Kadang-kadang mereka kurang makan, dia banyak exercise. Dia kurang makan, dia banyak exercise. Tujuan dia nak kurus lagi. Dan kalau itu agak boleh menjadikan bahaya kepada masalah fizikal mereka. Baik, doktor, itu perkaitan pentinglah untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat luar sana perkaitan pemakanan yang sihat dan berkhasiat ini kepada kesihatan mental. Okey, alhamdulillah hari ini sebenarnya kita banyak mendapat soalan-soalan daripada sahabat kita, daripada penonton di Facebook Bicara Diari dan Rawat. Pastinya saya nak ajukan satu soalan daripada Norhaniza Hamir. Anak saya dah 3 minggu on off pergi
pergi sekolah sebab takut hujan. Dia takut sampai perlu ke bilik guru dan akan menangis pagi-pagi sehingga saya kena bercuti. Soalannya, adakah ketakutan pada hujan ini boleh baik sendiri atau perlu mendapat perkhidmatan kaunseling? Puan Suraya, silakan. Okey, takut hujan. Menarik soal. Terima kasih Puan Haniza. Okey, pertama kalinya sebelum ambil cuti lah saya kirakan ya, perlu kenal pasti apa punca dia takut hujan. Okey, alright. So mungkin ibu bapa perlu berbincang dengan guru, ada apa-apa yang situasi keadaan yang berlaku ketika hujan yang menyebabkan anak dia rasa takut di sekolah. Kalau mungkin tak ada di sekolah, kita lihat apa yang berlaku di rumah. Mungkin. Okey, sekarang cikgu kita tak ada apa-apa yang membimbangkan dan sebagainya. It's about time untuk you bercakap secara slowly dengan anak-anak. Sebab kita perlu tahu the root cause, punca kepada situasi tersebut. Kerana bagi saya perkara itu penting kerana ia memberi kesan jangka panjang. Okey, it's come from home first. Kalau tidak membantu, mungkin kadang-kadang anak-anak dia sukar untuk bercakap dengan ibu bapa. Mungkin dia tak percaya, tapi mungkin dia rasa macam susah nak menyampaikan sebab mereka ni berada di rumah 24 jam. Okey, so dia punya komunikasi a bit different. Sebab itu kita dapat lihat anak-anak ni dia mudah untuk berkomunikasi dengan orang luar, seperti cikgu sekolah atau rakan-rakan. Kalau guru mungkin tidak dapat explore further apa yang berlaku dengan anak-anak, mungkin boleh bercadangan untuk berjumpa dengan pegawai psikologi ataupun kaunselor yang berdekatan. Sebab bagi saya, memang saya tak nafikan kanak-kanak ni selesa bercakap dengan orang luar. Kan dia rasa neutral. Mungkin cakap dengan mak cakap dengan ada ke, sekarang tak nak pergi sekolah ke, ia berlapan ke. Yes. Kita dalam istilah psikologi, we call it psychogenic. Di mana adakah yang dia buat-buat, ada sebab apa? Tak ada benda yang berlaku tanpa punca. Betul. Kena kenal pasti dahulu apa puncanya. Yes. Ibu bapa kena usahakan sebab anak nampak mak dah cuba. Okey, kalau you tak nak cakap dengan ibu, apa kata ibu jumpakan dengan kaunselor? Mungkin boleh cakap dengan kaunselor? Bagi kita nampak bila kita bawa dia tahu dia akan jumpa kaunselor, bukan terus bawa. Anak-anak ni dia tak tahu kenapa kena datang jumpa kaunselor. Aku ada buat salah ke? Lagi dia takut. Betul. Sekarang kan asal kena jumpa guru disiplin, guru jumpa kaunselor je, mesti aku ada masalah. Betul. Jelaskan kepada anak kenapa kena jumpa kaunselor sekolah, kenapa kena jumpa kaunselor di luar. Dan kadang bapa lebih selesa jumpa kaunselor di luar lah. Kerana isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Okey, itu situasi yang lain. Ada lagi soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Bicara Diari dan Rawat. Faizah Hanum Hamidun. Saya seorang guru sekolah menengah, ada murid saya yang tidak mahu bercakap langsung. Dia hanya bercakap dengan beberapa orang kawan terpilih sahaja. Dengan guru langsung tidak mahu bercakap dan kelas hanya tunduk. Menurut ibunya di rumah dia bercakap walaupun tidak banyak. Adakah pelajar ini perlu mendapatkan rawatan di hospital? Seketika nanti kita akan berikan penjelasan, kita akan dapatkan pemahaman daripada kedua-dua pakar kita berkenaan soalan-soalan yang anda ajukan untuk topik kita, kesihatan mental dan juga psikologi kanak-kanak. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami di Bicara Diari dan Rawat. Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Sebagai seorang peniaga, saya secara keseluruhannya saya menyokong kadar bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan ini kerana pada sewaktu pandemik jualan agak terjejas. Jadi dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh usahawan dan saya berharapkan bantuan ini dapat diteruskan. Dia dapat bantu bayar caruman pekeso dan membantu perniagaan bertahan. Ketika pandemik, saya sebagai majikan, walaupun kedai tidak beroperasi tapi saya tetap membayar gaji pekerja. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah yang diberikan kerajaan sebanyak RM600, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk membayar gaji pekerja. Sekurang-kurangnya dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, ia dapat menampung kos yang telah saya keluarkan untuk membayar gaji pekerja sebelum ini. Bantuan yang kerajaan telah perlukan untuk ketika time COVID itu sangat membantulah bagi saya. Sebab time COVID itu kita
kita tak dapat nak datang kerja, kita kena bayar kos rawatan. Jadi dari segi bantuan tu banyak menolonglah pekerja-pekerja saya dan juga saya. Alhamdulillah semua telah sembuh daripada penyakit COVID-19. Susahlah masa tu, tapi sekarang pun susah juga. Nak bayar bekerja punya gaji tapi kedai tutup. Nasib baik kerajaan ada bantu subsidi upah. Terima kasih banyak. Masa PKP itu kita boleh cover semualah. Saya harapkan kerajaan boleh extendkan program subsidi upah ini sehingga ekonomi baik. Keluarga Malaysia. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik penonton, kita dalam ruangan terakhir untuk bicara diari dan rawat untuk kita mengenal pasti apa lagi permasalahan dalam kesihatan mental dan juga psikologi anak-anak ini. Kita terus saja ke soalan yang saya ajukan sebelum kita berehat seketika tadi berkenaan dilema seorang guru sekolah ini. Dia mempunyai seorang murid yang tak mahu bercakap langsung, hanya bercakap dengan kawan-kawan tertentu sahaja. Tetapi di rumah hanya bercakap sekadar yang perlu dengan ibu bapa. Jadi adakah pelajar ini perlu dibawa ke hospital, doktor? Okey, terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Isu kurang bercakap di sekolah ni memang kita banyak yang ibu bapa yang bawa jumpa pakar psikologi untuk assessment, ya. Ada satu keadaan kita panggil elective mutism, kita panggil, ya, di mana kanak-kanak ataupun remaja ni tidak bercakap. Tidak bercakap, cuma bercakap dengan kawan-kawan atau di rumah dia bercakap okey, tapi di sekolah dan tempat-tempat lain dia tak bercakap. Elektif maksudnya dia memilih untuk tidak bercakap. Maksudnya memilih itu bukanlah satu perkara yang mudah, ya. Bila kita bukan satu pilihan yang mudah, maksudnya dia agak sukar untuk dia bercakap. Tapi perkara ini selalunya berlaku lama, ya, satu perkara yang kronik. Tapi sekiranya perkara itu perkara baru, seorang kanak-kanak yang chatty, yang suka bercakap, tiba-tiba kurang bercakap, kita kena lihat mungkin ada masalah-masalah lain. Contohnya mungkin ada masalah kemurungan yang berlaku, yang baru berlaku, kan, yang menyebabkan dia kurang bercakap. Yang kurang bercakap itu merupakan simptom atau gejala masalah emosi yang dia alami. Ada juga kanak-kanak yang lain, contoh dia kanak-kanak yang autisma, contoh dia, mereka juga ada masalah dari segi komunikasi dan dari segi keupayaan untuk berkawan juga terhad. Jadi mereka ini juga ada masalah untuk bercakap kadang-kala. Kadang-kadang kita tengok ada kita tengok dia masalah dia tak boleh bercakap. Yang penting sekali kalau ibu bapa dia boleh bawa jumpa untuk kita panggil assessment, itu yang terbaik pada saya. Ya, doktor, satu penjelasan yang cukup jelas daripada doktor berkenaan dengan isu elektif mutism sebentar tadi, dan saya tertarik dengan salah satu punca iaitu emosi ataupun kemurungan. Jadi mungkin Puan Soraya boleh kongsikan dengan kita kemurungan di kalangan kanak-kanak ni, kadang-kadang ada setengah di kalangan ibu bapa ni dia tak alert ataupun dia pandang endah je, pandang sebelah mata je berkaitan dengan kemurungan anak-anak. Mungkin Dr. Soraya boleh kongsikan apa yang patut ibu bapa lakukan untuk mengenal pasti dan apa yang patut dilakukan. Okey. Baik, terima kasih.
benar bila kita rasa beranak kemurungan, perkara pertama kita lihat adalah perubahan tingkah laku macam Dr. cakap tadi. Yang perkara yang luar biasa daripada seorang yang bercakap banyak, chatty daripada seorang pendiam dan suka menyendiri dalam bilik. Kita tak tahu apa yang dia buat dalam bilik dia. So bila dia maksudnya dari segi komunikasi berkurang, dari segi selera makan, sama ada bertambah ataupun berkurang. Sleeping pattern, susah tidur atau banyak sangat tidur. Ada 3 perkara yang sangat penting yang saya tahu yang basic untuk ibu bapa kenal pasti. Tingkah laku, fisiologi dia dan juga dari segi tidur dan pemakanan dia juga. Perlu alert tentang hal-hal seperti ini kerana bila nampaknya isu seperti itu, ibu bapa perlu approach anak lebih dahulu. Sebelum you nak refer kepada kaunselor sekolah atau kaunselor di luar. Sebab again dia punya komunikasi dengan anak tu penting dulu. Komunikasi dengan dia, hubungan baik, trust. You nak bawa dia pergi jumpa psikiatri, jumpa psikologis, kaunselor, you name it, dia akan okay, I trust you mom, I will go. Kadang kes yang saya dapat, susahnya anak nak bercakap dengan kita profesional ni pun disebabkan oleh dipersoalkan kenapa dia perlu berjumpa dengan profesional. Dia kurang jelas. Adakah mak dia tak percaya dengan dia? Jadi isu konflik pula dengan, dia nak tahu reason tu. Yes, konflik pula dengan ibu, dengan anak di sini. Jadi usually sesi kaunseling ni kita melibatkan dua pihak, dua hala. Okey, itu anak-anak dahulu dan lepas tu kita tengok dengan ibu bapa. Kita jaga confidentiality. Bila cakap dengan anak, kita tak cakap apa yang nak cakap dengan ibu bapa. Sebab kita nak nampak sebenarnya apakah isu utama yang menyebabkan berlakunya anak-anak ni menjadi menyebabkan kemurungan yang berlaku. Okey, itu satu sisi yang lain. Satu sisi pula ada dalam kalangan ibu bapa ni yang takut sebenarnya nak bawa anak-anak jumpa kaunseling dan juga pakar sekretari sebab risau dengan stigma dalam kalangan masyarakat ni. Jadi stigma ni masih lagi wujud. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat khususnya ibu bapa di luar sana pentingnya untuk membawa anak-anak mereka yang mungkin menunjukkan gejala-gejala seperti yang pakar kita nyatakan tadi untuk mereka terus saja berjumpa dengan pakar sekretari ataupun kaunseling. Sebab itu penting untuk kita faham penyakit mental dan juga masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental ni saya rasa semua orang akan hadapi. Okey, stres yang melampau, anxiety, keresahan yang melampau, itu pun masalah. Itu isu yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Jadi kalau kita rasa macam kita tak boleh nak hadapi jam hari-hari, kita marah, kita honing orang yang membawa kita di depan, itu pun sebahagian daripada masalah kesihatan mental. Dan itu adalah satu yang normal sebenarnya untuk kita validatekan dalam diri kita. Yang ini okey, sebahagian daripada emosi aku. Sekiranya di luar kawalan dan you need help. Okey, maksudnya sini kita jumpa pegawai psikologi ke kaunselor semua ni bukan sebab you ada masalah sahaja. Untuk membantu you lihat apa yang you boleh bantu untuk menambah baik nilai diri. Itu penting. Kita perlu ubah sebenarnya. Yes, perspektif itu sebenarnya. Dan topik hari ini pun menarik untuk kita bawakan ke tengah apa itu kesihatan mental. Terutamanya untuk ibu dan bapa. Benar sekali. Tapi sayangnya kita dah sampai ke penghujung siaran Bicara Dari Rawat. Tapi kita nak minta sikitlah Doktor untuk memberikan sedikit kesimpulan. Mungkin tips penjagaan kesihatan mental yang terbaik untuk anak-anak. Doktor. Okey. Memanglah perkara ini perkara yang luas sebenarnya. Kebanyakan kita sudah pun kita panggil mempraktikkan kesihatan mental yang baik. Ibu bapa yang ada kesedaran kesihatan mental, mereka dah ramai yang kita panggil yang baca buku, yang mengambil kita maklumat bagaimana untuk kita panggil memberikan kesihatan secara keseluruhan kepada anak-anak mereka, kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Itu perkara yang baik. Kesihatan mental yang baik untuk kanak-kanak memang sangat perlu untuk mereka membesar sebagai seorang yang kita panggil sihat secara holistik. Itu kata kunci ya Doktor. Sihat secara holistik iaitu dari segi fizikal dan juga mental. Jadi Ridwan, kita nak ucapkan terima kasih terima kasih kepada tetamu kita Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding sekretari kanak-kanak dan remaja Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur dan juga Puan Nur Suraya, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban kerana sudi bersama kita di Bicara Doktor pada malam ini. Menawar. Kita harapkan segala input yang kita terima pada malam ini merupakan satu input yang bermanfaat untuk kita semua
melahirkan anak-anak yang lebih sejahtera hendaknya dari segi fizikal dan juga mental. Dan insya-Allah Nirwan dan juga penonton, minggu hadapan kita akan berehat selama 2 minggu untuk kita memberi laluan kepada naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Yang kini kita terasa bahang dia kan. Betul. Tapi jangan lupa juga untuk saksikan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 12.05 tengah hari. Sampai di sini saja. Yep. Assalamualaikum dan salam hormat.